Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Fattahu ya Alim iftah lana babana bil Qur'anil azim nasrun min Allah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Berbahagia tuan pengungsi masjid, barisan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, ahli jatuhan kuasa masjid, seterusnya jamaah maghrib tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Semoga dalam rahmat Allah SWT semuanya, dalam keafiatan daripada Allah SWT, ya, dalam taufik hidayahnya Allah SWT, moga-moga ya. Lagi dan lagi kita semua memanjatkan kesyukuran kerana masih diberi ruang dan peluang oleh Allah SWT ya, untuk kita sama-sama sentiasa mengislah diri, ya, memperbaiki diri kita yang serba kekurangan, yang serba lemah, serba daif, yang kita semua sebenarnya tidak ada daya dan upaya kekuatan untuk membuat apa juga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, hatta untuk mengucapkan satu subhanallah ataupun melafazkan astaghfirullah ataupun menyebut nama Allah, Allah, Allah. Kadang-kadang dalam 24 jam lalai kita tak ingat Allah Taala. Kurang sangat zikirnya. Kalau imam tak bawa tasbih selepas sembahyang subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, mungkin kita tak berzikir bersama Taala. Bagaimana nasib kawan-kawan kita di luar sana, ya, yang tidak pernah berkunjung ke rumah Allah? Kita yang berkunjung ni pun ada kalanya lemah sekali, Quran tak baca, zikir kurang. Ada tuan-tuan dan puan-puan, cuba ya kita muhasabah. Malam nak tidur tu cuba kita muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sayyidina Umar pesan, hendaklah kamu hitung, hisap diri kamu sebelum kamu dihisap. Besok kalau dihisap ke yaumil mahsyar, Allahu akbar, maha dahsyat yaumil mahsyar ni. Sampai orang yang banyak dosa, orang-orang yang munafik, orang-orang kafir merayu pada Allah, ya Allah, ya Allah, cepatlah ya Allah kau humban kami dalam neraka, kami dah tak tahan di yaumil mahsyar. Macam itu azab sekali di mahsyar. Berbilion-bilion manusia
Nak tunggu turn kita entah bila. Ya, kita di bank beratur panjang sikit pun dah. Baliklah esok je. Panjang sangat. Macam mana besok di yaumil mahsyar kalau kita tak balik jumpa Allah membawa iman dan amal yang sempurna. Yang dikategorikan bi ghairi hisab, tak dihitung tu. Agak-agak saya dapat tak? Agak-agak tuan-tuan dapat tak golongan dimasukkan bi ghairi hisab, tak dihitung. Terus shortcut masuk dalam syurga. Salah satunya ialah orang yang menjaga solat berjamaah 5 waktu. Kaum ibunya solat di awal waktu di rumah. Kalau tak ada pengajian lah. Mana azan tu dah ada kat sejadah. Habis azannya terus Allahu Akbar, sunat qabliyah. Itu dikira solat di awal waktu. Di mana azan diazankan juga. Agak-agak kita dapat tak? Kumpulan yang dikira paling senang lah nak dapat tu. Yang lain-lain tu susah. 7 golongan yang dapat naungan arasy Allah Ta'ala. Tapi dijanjikan SWT yang kita insya-Allah boleh usahakan sungguh-sungguh jika nak, iaitu mereka yang berulang alik ke masjid 5 waktu, istiqamah, bertahun-tahun tak pernah tinggal solat berjamaah. Takkan ditinggal punya kecuali memang dia tak boleh berjalan, bengkak kaki misal gaut, pengsan kat rumah tak sedar, kurang gula, ya, ataupun tertidur ngantuk sangat, tadi sakit perut, sakit gigi, subuh terbabas, Allah Akbar, tengok nombor 7 dah, dia tetap dapat 27 ganjaran pahala juga. Ya, jadi sama-sama insya-Allah itu sebagai mukadimah. Ya, setiap kita semua sama-sama menghitung diri kita setiap hari supaya kita dapat menambah baik amalan kita, iman kita, sebelum kita dijemput balik ke kampung. Balik kampung. Semua orang kalau suruh balik kampung seronok. Balik kampung. Tapi nak balik kampung akhirat semua tak seronok pula. Macam mana? Sesiapa yang bersangka buruk ataupun berhasad dalam hatinya tidak ada keseronokan untuk menemui Allah Taala, macam itulah pandang Allah pada dirinya. Untuk balik kampung akhirat tu dia bersangka yang tidak enak. Dia takutlah mati macam manalah ya, dia takut. Sedangkan kematian itu ialah syarat untuk kita dapat menemui Allah pencipta kita. Kalau kita usaha sungguh-sungguh, baik diri kita sungguh-sungguh, iman kita tanam, tancap sungguh-sungguh, insya-Allah kita tak sabar bila lah aku nak menemui pencipta aku ni. Macam mana para aulia Allah, wali-wali Allah, para sahabat Rasulullah, para anbiya alaihi wassalatu wassalam, orang-orang yang bertakwa dan dekat pada SWT, hatinya rindu untuk balik menemui Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Jadi kita berselawat sikit sebagai mukadimah bil alamin. Tuan-tuan puan-puan ikut saja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam 67 kalau sampai di kitab lah. 67. Atau ada yang catat? Saya pun tak catat. 2 minggu lepas. Al-Imam. Salah satu gelaran Nabi ialah Al-Imam. Imamul Mursalin, imam pada Nabi-Nabi. Imamul Anbiya, ya sama juga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-imam sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina imamir rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-amir sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-amin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina amanati ashabihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-amin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-ummi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina an'amillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-awwal sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina awwali syafi' sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina awwalil muslimin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina awwali musyaffa' sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina awwalil mu'minin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina awwali man tanshaqqu anhu al-ardh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-ablaj sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Uhad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina ahsanin nas sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-anqa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-ajal sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina ahsyam sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Cukup sangat tu. Baik, kita sambung tajuk takwa. Iaitu masih dalam tajuk wasiat ulama mengenai takwa. Jadi ulama-ulama ni warasatul anbiya. Ulama ni adalah pewaris kepada nabi-nabi. Tugasnya pun macam mana nabi. Sepatutnya kalau kata orang alim tu atau ramai dipanggil ulama, al-ulama'u warasatul anbiya. Sepatutnya kerjanya macam mana nabi-nabi, rasul-rasul. Macam mana nabi-nabi dan rasul-rasul? Iaitu kena jumpa manusia dan mengajak manusia pada Allah SWT. Jadi kalau ulama tu duduk diam, beku je, sekadar kuliah kat masjid je tak cukup. Nabi tu ketua segala ulama. Nabi tak duduk di Masjid Nabawi saja. Yang dah datang masjid macam tuan-tuan ni orang yang suka pada agama semua. Alhamdulillah. Ada tak yang datang dipaksa datang? Tak ada ya. Atau bini paksa. Abang kalau tak pergi ke masjid, jangan tidur dengan Dan. Kunci pintu bilik. Kelang kabut kita ke masjid. Ada kena paksa tu? Tak ada lah ya. Kebanyakan semua hadir atas sukarela dan memang cinta pada agama, takut pada akhirat, azab Allah Ta'ala di akhirat, takut pada Allah. Tuan-tuan datang, alhamdulillah, syabas tahniah.
telah dijinakkan hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa nasib? Ramai lagi dua yang hatinya belum mau datang kepada Allah SWT. Jadi peranan ulama, alim ulama, dan juga kita juga pengikut pada ulama. Tuan-tuan ni semua pengikut pada kata-kata ulama, alim ulama nasihat kita supaya kita buat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi ajar orang lain supaya mereka datang kepada rumah Allah SWT, belajar perintah-perintah Allah, suruhan-suruhan Allah, ya. Kalau dia ulama tu beku, dia hanya sekadar mengajar balik. Dia tak nak jumpa yang di luar sana. Ya, yang tidak suka pada agama tu kena jumpa juga. Macam mana Nabi jumpa Abu Jahal dan juga Abu Lahab. Sehingga setengah ulama tahu 100 kali jumpa. Ya, maunya Nabi kepada umat dia semua selamat daripada azab Allah. Ya. Baik, kita sambung wasiat takwa tu, iaitu dan seperti mana yang telah difahamkan kepada kami bahawa Allah SWT telah menciptakan malaikat dari sejak diwujudkan hingga ke bila-bila masa pun akan sentiasa berrukuk dan bersujud terhadap Allah Ta'ala, dan akan sentiasa bertasbih dan membesarkan Allah Ta'ala, tidak pernah penat atau lelah. Dan mereka tiada mempunyai tugas-tugas yang lain selain daripada itu. Kelak bila tiba hari kiamat nanti, maka malaikat itu akan berkata kepada Allah Ta'ala, Subhanak, Maha suci Engkau ya Allah, wa lakal hamd, ma arafnaka haqqa ma'rifatik, wa la abadnaka haqqa ibadatik. Bagimu segala pujian, kami tiada mengenalmu sungguh pengenalan. Mana malaikat ni kenal Allah sungguh-sungguh. Allah tu pencipta dia. Tu dia abdi diri sungguh-sungguh. Tak memaksiati Allah SWT. Suruh rukuk, dia akan rukuk sampai hari kiamat. Ya, kalau dengar kisah Isra' dan Mi'raj tu macam mana Nabi masuk ke Baitul Ma'mur. Tiap-tiap hari malaikat masuk dalam Baitul Ma'mur tu 70,000 malaikat. 70,000 masuk tak keluar lagi. Masjid ni berapa ribu boleh masuk? 1,000 boleh masuk? 500 sikitnya lah ya. Ini 70,000. Tak keluar lagi, esok masuk lagi 70,000. Dan dia masuk tu bukan dia duduk main-main dalam Baitul Ma'mur tu. Dia rukuk terus rukuk. Puji Allah sampai hari kiamat. Dia sujud sampai hari kiamat. Ada qiyam sampai hari kiamat. Tak kenal apa? Lelah, penat. Besok di akhirat dia cakap Pak Imam Masyar. Ya. Sungguh kami kenalmu ya Allah dengan sebenar-benar pengenalan. Kami tiada beribadah kepadamu sesungguh ibadah. Maknanya ibadah betul-betul ibadah. Kalau manusia itu kan ibadahnya main-main. Banyak main-main, tak sungguh-sungguh, sembahyang lalai, lupa rakaat. Ya, ini manusia bayangnya itu. Tak macam malaikat, sungguh-sungguh. Jadi malaikat ni tuan-tuan tidak ada lelah. Tetapi ada satu hadis Nabi yang menunjukkan, ya istilah dia tu malaikat penat mencatat pahala untuk hamba Allah. Apa dia? Yang bisa tuan-tuan baca tu. Membaca, siapa yang membaca jazallahu anna Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Biasa baca, ya hafal lah ya.
akan meletihkan 70 malaikat menulis pahala atau ganjaran selama 1000 hari. Tulis pahala. Hari ni, esok tulis. Istilah dia penat. 1000 hari berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Tuan-tuan baca sekali. 3 tahun dia akan tulis, tak berhenti. Kalau baca kali kedua, jadi 6 tahun pula. Jadi janganlah tinggalkan bacaan tadi tu ya. So, tuan-tuan jadikan amalan. Lepas sembahyang bacalah 2-3 kali. Kalau saya nak dapat saham tu, anak-anak murid saya suruh baca. Saya latih cikgu-cikgu lain pula macam tu juga. Kau masuk kelas ajak murid-murid baca 3 kali. Akhirnya semua jadi siulan. Masuk je jazallah, murid 30 orang baca jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. 30 orang baca, bayangkan lah. Semua pahala dapat pada kita. Kalau 3 kali berapa pula? Kalau 10 kali berapa pula? Tuan-tuan. Sekarang mana nampak? Ya, istilah dia hadis tu meletihkan ataupun melelahkan malaikat menulis pahala selama 1000 hari. Bukan satu malaikat, 70 malaikat. Jadi ibu-ibu, tuan-tuan ya, bacalah ya amalan tersebut. Baik. Setengah ulama berkata bahawasanya firman Allah Ta'ala yang bermaksud ittaqullaha haqqa tuqatih. Ini masih tafsiran ayat mengenai takwa pada Allah. Bertakwalah kamu pada Allah dengan sesungguh takwa. Iaitu ayat ini telah dimansuh atau dibatalkan dengan ayat lain yang berbunyi fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sekadar yang termampu olehmu. At-Taghabun ayat 16. Ya. Ini setengah ulama berkata. Ayat yang ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih yang khatib baca tu. Setengah ulama ini dah dimasukkan ayat ini. Setengah ulama kata tak ada, itu tak dimasukkan. Ya. Jadi untuk beritahu apa? Bertakwalah pada Allah dengan sekadar yang termampu olehmu. Bermakna kalau kita tak dapat capai yang takwa, yang sebenar-benar takwa, maknanya dia ikut sepenuhnya seluruh perintah Allah dibuat dan seluruh larangan Allah ditinggal. Mana tuan-tuan orang boleh mampu buat itu? Terutama umat zaman ni macam mana? Kita ni pendosa semua. Nak tidur buat dosa, bangun tidur buat dosa. Ya. Lagi kena culture shock lah. Kejutan budaya. Dulu zaman dulu kita tak ada handphone, sekarang dah ada handphone. Dah tua-tua pun wah, layan TikTok. Layan YouTube, ya, tengok. Macam-macam ada dalam tu. Alaikum tengok tu. Nak tidur pun masih tengok, percaya je kat gelap-gelap tu. Tengok. Kerja Yahudi ya. Ni semua ni kerja Yahudi. Yang mencipta mengilhamkan ni siapa? Agak-agak malaikat ke yang buat? TikTok, YouTube, apa Instagram semua ni. Adanya handphone ni. Ilham daripada siapa? Daripada iblis. Untuk cipta benda tu. Ya, walaupun ada kebaikan, memang ada kebaikan. Kata, ada kebaikan ni Ustaz. Macam-macam dalam tu. Adalah kebaikan tu. Daripada 1000 tu adalah 1-2 kebaikan. Ya, yang keburukan lagi banyak. Sebab tu hari ini rosak. Umat jadi rosak. Anak-anak remaja jadi rosak. Kalau dulu kerosakan di tahap sekolah menengah, sekarang sekolah rendah pun Allah tuan-tuan. Ya. Dah banyak berlaku dah. Jadi masuk ayat tadi, setengah yang lain pula berkata ayat yang kedua ini menerangkan maksud ayat pertama dan bukanlah ia sebagai nasah pembatal. Saya harap mudah-mudahan maksud yang kedua inilah yang betul sebab Allah Ta'ala dan baginya segala puji tiada memberatkan sesuatu jiwa melainkan sekadar yang termampu dilakukannya. Meskipun jika dia mahu, memang dia berhak memerintahkan apa sahaja yang dikehendakinya
Sebab Allah SWT berhak untuk melakukan apa saja sekehendak kemahuan di dalam kerajaannya dan kekuasaannya. Akan tetapi dia sentiasa meringankan dan memudahkan. Lihat firman Allah berikut. Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. An-Nisa ayat 28. Allah ingin memberikan keringanan bagimu kerana manusia itu dicipta bersifat lemah. Lemah yang kita tuan-tuan nak taat seluruh perintah Allah tak mampu. Yang 5 waktu pun Allah berlemah nak buat sempurna. Datang ke masjid dapatlah 3 waktu. Ada yang dapat 2 waktu. Ada yang seminggu 1 waktu datang masjid. Main Jumaat dia datang. Lain dia main di rumah. Ya, lemahnya manusia tadi. Firman-Nya lagi, yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah mau memberikan keringanan bagimu dan tiada sekali-kali mau memberikan kesulitan. Al-Baqarah ayat 185. Sememangnya agama itu ialah jalan yang Allah bagi mudah untuk kita. Tuan-tuan, agama ni kalau tuan-tuan fikir, seluruh perintah-perintah Allah itu sebenarnya tidak membebankan dan tidak menyusahkan. Contoh sembahyang lah tuan-tuan. Kenapa subuh tu bangun-bangun disuruh buat 2 rakaatnya? Tak ada 4 rakaat. Ya. Kalau buat 4 rakaat macam mana agaknya? Mungkin ramai sembahyang subuh tu tumbang. Itu 2 rakaat tu ramai masih sambung tidur masa apa imam baca panjang sikit sambung tidur. Lelap. Ui, nak tumbang tu. Ya macam tu. Tapi dia buat 2 rakaat saja. Nanti tengah hari dah kerja, dah makan tengah hari, sembahyang Zuhur 4 rakaat. Dia tak ada Zuhur tadi buat pukul 9. Itu jam memang tengah kat kebun. Loading sawit. Ya. Yang nelayan tu baru nak turun ke laut. Nak mana sembahyang Zuhur tu kan kalau pukul 9 pagi. Macam tu. Peniaga-peniaga baru nak kat kedai. Takkan dia nak tutup nak pergi masjid pula. Jadi Allah Ta'ala bagi kemudahan kita sembahyang Zuhur tu waktu tengah hari 4 rakaat. Sembahyang pun tak susah, banyak senyap. Secara sir baca perlahan-lahan. Ya tak ya? Kemudian sembahyang asar. Tak ada sembahyang asar tu pukul 3. Dah habis balik kerja, balik kebun pukul 4 lebih tu ya. Elok balik kerja kita terus solat asar. Kalau kaum ibu tu dah selesailah semua kerja-kerja dia tu. Ya, dah siap ngemas dapur, ngepas bilik, nyapu semua, dah siram-siram bunga. Dia solat asar. Pasal asar tu boleh lah mengaji ke nak berzikir SWT. Masuklah maghrib. Ya, maghrib pun suruh sembah 3 rakaat je, bukan 4 rakaat. Semua orang dah berada di rumah waktu maghrib. Kambing ayam pun masuk reban. Kalau dia maghrib kat jalan raya lagi apa semua, Allah, hina ni lebih daripada haiwan. Ya, main bola lagi gelap-gelap. Lagi nampak bola main lagi. Wah, ya, itu malulah kalau kambing lalu sebelah dia tu. Ya. Kambing ayam pun tahu masuk reban. Ini kat bola ni. Ya. Kat padang bola lagi ya. Jadi disuruh balik mandi siap-siap, datang ke masjid, tengok ya. Jantan tuan ni dah santai rehat, istirahat di masjid. Tenang jiwa, fikiran gitu ya. Kalau di masjid tu tak tenang macam burung dalam sangkar tu, ya ada sesuatu lah tu tak kena. Kalau duduk masjid tu tenang, senang, boleh lelap pula tu, itu memang tenang sungguh. Ya, tenang sungguh. Sampai lelap tidur. Lagi sembahyang Jumaat tu, ya. Tak terasa, tak tahu dah. Dah bangun sembahyang dah. Ada kena kejut lah ya. Tenangnya dalam rumah Allah SWT.
Begitu juga nanti isyak. Tak ada isyak pukul 2 pagi, 1 pagi tak ada. Awal dah isyak, lepas tu tuan boleh siap nak tidur awal pun boleh. Macam tu. Jadi tengok, cantik waktu-waktu SWT nak memudahkan. Yuridullahu ay yukhaffifa ankum. Semua perintah-perintah Allah SWT itu adalah keringanan, ringan. Jika ada iman, ya, jika ada tolak kemahuan. Tapi yang tak nak kemahuan, Allahu Akbar. Susahnya lah sembahyang 5 waktu ni. 2 waktu cukuplah, ya, dikurangkan lagi. Imam Ghazali rahmatullah berkata di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, apabila turun ayat berikut, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Al-Baqarah ayat 284. Ini dah biasa tuan-tuan baca. Artinya kepunyaan Tuhan segala yang ada di langit dan di bumi. Sekiranya kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, nescaya Allah akan memperhitungkan kamu juga. Ketika ayat ini turun, para sahabat berasa gelisah. Lalu mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berujar berkata, kami telah dibebankan sesuatu yang kami tidak sanggup menghindarinya. Apa yang mereka faham dari masuk ayat tersebut, iaitu Allah SWT akan membalas dan menghitung segala sesuatu yang mereka lakukan, hingga kepada apa yang terlintas hati mereka juga. Silakan azan dulu, kita sambung ya, barang 5-10 minit lagi insya-Allah. Sikit lagi nak habis. Sebelum sampai tajuk bercita-cita mati di dalam Islam, ya, dia akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha
Ya, sambung sikit lagi. Hingga kepada apa yang terlintas hati mereka juga sabar anggapan dia, apa saja kesalahan sampai lintas dalam hati pun akan dihitung besok di hari akhirat. Rasulullah SAW menyanggah pendapat tersebut dengan sabdanya, apakah kamu mau berkata sebagaimana yang dikatakan oleh kaum Bani Israel, iaitu kami dengar tetapi kami tidak mau patuh. Jangan begitu, tetapi katakanlah kami dengar dan kami patuh. Sami'na wa ata'na. Kami memohon keampunanmu, wahai Tuhan. Kepadamu jualah kami akan kembali. Para sahabat setuju dengan petunjuk Rasulullah SAW itu. Maka oleh itu Allah Taala telah turunkan ayat yang berikut. Itu ayat yang lain. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Jadi sahabat tadi sangka buat salahan zahir yang nyata, bahkan sampai dalam lintasan hati pun nak dihitung besok. Wah, beban sungguh. Tapi Nabi kata bukan macam itu, ya. Barulah turun ayat, ya, setelah sahabat mengakui tadi, mana Rasul itu kami telah beriman kepada apa yang diturunkan Allah ke atasnya, demikian pula orang yang beriman. Allah SWT telah menceritakan kepada kita peristiwa orang-orang yang beriman tadi dalam ayat ini dan ayat yang berikutnya. Iaitu dengan sebab doa mereka Allah SWT tidak akan mengira salah atas perkara yang dibuat dengan terlupa atau terkhilaf yang tidak sengaja. Dan Allah tidak akan memberatkan mereka atas sesuatu yang mereka tidak menyanggupi. Hingga ke akhir yang diceritakan dalam ayat yang berikut dari surah Al-Baqarah. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengkabulkan doa para sahabat itu dengan meringankan dan memudahkan serta mengangkat bebanan yang mereka rungsingkan itu. Yang mana kita sekalian harus mengucap syukur terhadap Allah Azza wa Jalla kerananya. Rasulullah SAW telah menerangkan maksud ini di dalam sebuah hadis yang berbunyi, tujawwizuni an ummati al-khata'u wa nisyan wa mastahrihu alaihi wa mahaddisu bihi anfusahum ma lam yakulu aw ya'malu. Dimaafkan, iaitu tidak dikira salah atas umatku khilaf atau lupa dan perbuatan yang dipaksakan, juga apa yang terlintas di hati selagi mereka tidak mengatakan atau mengamalkan. Jadi apa-apa perbuatan kita kalau kerana khilaf, silapan, ya, atau terlupa, semua dimaafkan.
Puasa, tengah puasa makan nasi sepinggan. Lupa lah. Dimaafkan. Ya. Begitu juga apa yang terlintas di dalam hati. Dalam hati itu macam-macam ingin buat dosa dan maksiat. Tapi dalam hati tak keluar daripada mulut. Maka tidak dikira. Tidak dihitung sebagai dosa. Jadi cukup setakat itu insya-Allah. Ada beberapa soalan, tuan-tuan nak soal jawab, 1-2 soalan. Sekiranya apa tajuk saya sampaikan tadi kurang jelas atau apa-apa persoalan yang lain, ada kemusykilan, silakan atau semua alhamdulillah nampak faham, mudah-mudahan begitu Jadi semoga yang sedikit ini Allah SWT memberi saya, tuan-tuan dan puan-puan, taufik hidayah untuk kita berdoa bersama Allah dapat kita usahakan sifat takwa di dalam diri kita semua. Semakin mudah-mudahan bertambahlah takut kita bersama Allah. Atas kurang-kurangnya daripada ayat yang kedua tadi, kita bertakwa sehabis mampu yang kita buat. Semampu yang kita buat. Inilah setakat kemampu ya Allah. Sedaya upaya nak takwa, terbuat juga dosa. Istighfar, minta ampun pada Allah, bertaubat sementara. Buat lagi. Usahakan iman takwa lagi, terbuat lagi. Jadi Allah Maha mengetahui, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Insyaallah saya semoga Allah SWT memberi taufik hidayah kita dapat amal dan sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barakallam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nas jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Qawlallahu minna minkum. Subhanallah ni subhanallah syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.